Ya, tuan-tuan dan puan, kita sambung kepada N, iaitu memanggil mesyuarat agung menurut undang-undang kecil. Siapa yang seharusnya memanggil anggota untuk hadir ke mesyuarat agung menurut undang-undang kecil? Kita tahu mesyuarat agung kita akan dibuat selepas saja tamat tempoh perakaunan, 6 bulan selepas tamat tempoh perakaunan. Contohnya tempoh perakaunan kita bermula pada 1 hari bulan 1 hingga 31 hari bulan 12 ya. So maknanya selewat-lewatnya kita kena buat mesyuarat agung pada 30 hari bulan 6 ya. So maknanya ini kita kena jelas ya. Boleh tak kalau sekiranya kita membuat mesyuarat agung lewat daripada, maknanya lebih pada tempoh 6 bulan selepas tamat tempoh perakaunan? Ini terpulang kepada ada setengah koperasi yang jika mereka tidak sempat menyiapkan laporan keuangan, dia minta kepada Suruhanjaya untuk memanjangkan tempoh mereka mengadakan mesyuarat agung tahunan. Ini terpulang kepada koperasi tuan-tuan dan puan-puan ya. Kemudian kita pergi kepada O, iaitu tugas dan tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan sebagai anggota lembaga adalah untuk membuat perjanjian bagi mendapatkan pinjaman tertakluk kepada kelulusan mesyuarat agung. Ini contohnya pinjaman-pinjaman yang kita perolehi daripada bank-bank perdagangan, pinjaman-pinjaman daripada kerajaan, contohnya tambung modal pusingan yang boleh kita perolehi daripada Suruhanjaya Koperasi Malaysia, ataupun pinjaman-pinjaman daripada mana-mana agensi kerajaan yang lain ya, tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian kita pergi kepada P, melantik pekerja termasuk pengurus dengan mengeluarkan surat rasmi yang mengandungi terma dan syarat perkhidmatan ya, supaya mereka boleh bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengurusan pembangunan. So maknanya kita kena melantik pekerja. So maknanya yang mana pekerja ini mestilah mereka yang bertanggungjawab dalam pembangunan dan pengurusan koperasi kita. Dan jika kita tak ada ya, kita tak melantik pekerja, itu nanti akan menimbulkan kesukaran kepada kita ya. Kemudian kita pergi kepada slide yang berikutnya, iaitu Q, yang mana tuan-tuan dan puan-puan juga kena bertindak atas nama dan bagi pihak koperasi atau melantik seorang wakil bagi menyelesaikan segala pertikaian koperasi atau menjalankan dan memberhentikan mana-mana tindakan mahkamah. So maksudnya bertindak atas nama dan bagi pihak koperasi atau melantik seorang wakil. Wakil ni contohnya adalah legal advisor yang bagi menyelesaikan segala pertikaian koperasi ataupun memberhentikan mana-mana tindakan mahkamah. So kita boleh tahu ya, pertikaian ya, segala pertikaian koperasi, pertikaian daripada pertikaian di kalangan anggota, bekas anggota juga boleh ya, merujukkan kes-kes pertikaian terhadap koperasi. Kemudian kita pergi kepada R, melabur wang berlebihan menurut keputusan mesyuarat agung dan tertakluk kepada peruntukan akta dan juga peraturan. Yang dimaksudkan dengan wang berlebihan mengikut Seksyen 2 akta adalah wang yang tidak mengganggu gugat perjalanan operasi koperasi. So maknanya kita boleh membuat pelaburan kepada wang yang kita takrifkan sebagai wang yang berlebihan ya. Kemudian kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu S, mengkaji dan merancang projek yang memberi manfaat kepada anggota dan koperasi dengan melaksanakan projek mengikut keputusan mesyuarat agung ya. So kita boleh tengok projek-projek contoh yang kita boleh buat, projek ternakan ikan air tawar, projek pembangunan hasil tani, projek kuih tradisional. Ini bergantung kepada aktiviti-aktiviti yang kita akan laksanakan dalam kita punya undang-undang kecil koperasi ya. So maknanya projek bas sekolah, projek perkhidmatan pakej perkahwinan, ataupun apa-apa projek hartanah, developer tanah dan sebagainya, projek pertanian, tanaman sayur, kontan, projek pembersihan bangunan sekolah, pembersihan bangunan, itu terpulanglah kepada kebijaksanaan tuan-tuan dan puan-puan ya. Sebagai kuasa dan yang mempunyai kuasa dan kewajipan sebagai anggota lembaga.
Kemudian kita kena juga melaksanakan projek dan memberi peluang kepada anggota untuk mengambil bahagian dalam pelaksanaan projek tersebut. Sebagai contoh, kita ada buat projek ternakan ikan, kita nak ambil pekerja, kita ambil di kalangan anggota-anggota kita sebagai mengambil bahagian supaya mereka boleh mengambil bahagian dalam pelaksanaan projek-projek tersebut. So misal kata kita nak buat projek projek pertanian, so maknanya anggota kita ada tanah, so kita boleh cantumkan tanah, kita buat tanaman sayuran secara kontan ataupun apa-apa juga projek pertanian yang kita fikirkan boleh memberi manfaat bukan saja kepada anggota dan juga dia boleh memberi manfaat kepada komuniti kita ya. Kemudian kita boleh menyumbangkan modal tambahan ataupun simpanan khas sebagaimana yang dipersetujui. Misal kata kita nak buat sesuatu projek, kita tak cukup modal, kita boleh memberi peluang kepada anggota untuk menyumbangkan modal tambahan ataupun simpanan khas sebagaimana yang dipersetujui oleh anggota-anggota. So misal kata kita nak buat simpanan khas, kita mesti ada aturan tentang simpanan khas. So misal kata kita nak buat minta anggota menyumbangkan modal tambahan, mesti ada dia punya peraturan-peraturan peruntukan tentang untuk kita menyumbangkan modal tambahan ya. Sebab kalau macam di koperasi saya, kita ada buat juga simpanan khas, yang mana simpanan khas ini mengikut kita punya aturan simpanan khas hanya boleh dikeluarkan 2 kali setahun dan had maksimum yang kita boleh keluarkan adalah sebanyak 80% pada jumlah simpanan khas yang kita ada di dalam koperasi. Ini bergantung kepada koperasi tuan-tuan dan puan-puan ya. Ya, misal kata tuan-tuan dan puan-puan, anggota nak menyumbang ya, modal saham maksimum yang boleh disumbangkan oleh anggota adalah sebanyak 1/5 daripada jumlah keseluruhan modal saham yang terdapat di dalam koperasi ya. Kemudian kita tengok kepada slide yang seterusnya. Iaitu kita juga boleh memasuki perjanjian bagi pihak koperasi dan dimeterai dengan mohon koperasi serta ditandatangan oleh pengerusi atau orang lain yang diberi kuasa oleh koperasi, oleh lembaga. So contohnya perjanjian dengan kaki tangan, pampasan kepada kaki tangan yang berhenti. Ini tidak menjadi masalah ya. Kita boleh memasuki perjanjian bagi pihak koperasi dan dimeterai dengan mohon koperasi. Ya tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya, mohon koperasi ni selalunya siapa yang pegang di dalam koperasi ya? Mohon koperasi ni selalunya disimpan oleh setiausaha yang berada di dalam koperasi. Jika tuan-tuan dan puan-puan baru saja dilantik sebagai setiausaha, mohon koperasi ni tak ada di tangan tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah tanya kepada bekas setiausaha yang lama di manakah mohon koperasi tersimpan. So kalau dia kata simpan di pihak koperasi, nanti kita tengok adakah dia disimpan di tempat yang selamat ataupun sebaliknya ya. Kemudian kita melantik wakil di kalangan anggota untuk menghadiri mesyuarat mana-mana koperasi yang dianggotainya. Contohnya ya, contoh bank rakyat, bukan tiap-tiap tahun hanya orang yang sama saja yang pergi. Contohnya tiap-tiap tahun hanya pengerusi je yang pergi. Tak ya, kita kena lantik wakil. Kalau tahun ni pengerusi, tahun depan mungkin setiausaha, tahun lagi satu mungkin bendahari, tahun yang lagi satu mungkin anggota-anggota yang lain, supaya setiap orang ni merasa ya untuk menghadiri mana-mana mesyuarat mana-mana koperasi yang dianggotai oleh mereka. Ini contoh yang boleh saya berikan adalah bank rakyat, koperasi Bank Kerjasama Rakyat Malaysia ya, yang mana mungkin koperasi tuan-tuan menjadi anggota koperasi bank rakyat. Kemudian kita pergi kepada W, yang mana menubuhkan jawatan kuasa jika perlu bagi menjalankan aktiviti koperasi dengan sempurnanya dan mewakilkan kuasa kepadanya dari semasa ke semasa mengikut keputusan lembaga.
So misal kata kita menubuhkan selain daripada penyandang jawatan utama dalam koperasi, iaitu pengerusi setiausaha dan bendahari, so kita boleh menubuhkan jawatan kuasa yang diketuai oleh lembaga-lembaga selain daripada pemegang jawatan utama di dalam koperasi. Sebagai contoh, jawatan kuasa, kita ada taska, kita ada jawatan kuasa taska, jawatan kuasa minimarket, jawatan kuasa projek, jawatan kuasa pelaburan dan lain-lain jawatan kuasa yang kita fikirkan perlu daripada masa ke semasa mengikut keputusan lembaga.